Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sila penuh ke bahagian hadapan. Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaka wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, walillahil hamd. Kepada sesiapa yang masih lagi belum melaksanakan fitrah, boleh datang ke kaunter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat muslimin muslimat sidang jamaah sunat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita peluang untuk kita hadir di rumah Allah pada pagi hari ini. Hari ini 1 Syawal 1433 Hijrah. Hari kemenangan bagi sekalian umat Islam yang telah menjalani
ibadat puasanya di dalam Ramadan. Semoga kita dengan ibadat yang kita jalankan dalam bulan Ramadan itu menambahkan lagi atau meningkatkan lagi ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyambung ucapan saya pohon kerjasama pada sekalian jemaah semua untuk memenuhi saf-saf yang di hadapan. Kita tengok masih banyak ruang lagi dalam dewan solat ini, dan ramai lagi saudara-saudara kita yang di luar yang memerlukan tempat untuk mendapatkan keselesaan sewaktu solat nanti. Jadi pohon kerjasama pada para jemaah sekalian. Juga kepada yang masih belum menjelas ataupun melunaskan zakat fitrahnya, masih ada kesempatan lagi. Jadi jangan dilewatkan, kerana amil-amil pun bila telah sampai waktu dan ketiganya untuk mendirikan solat, beliau juga akan meningkatkan tugasnya. Kerana setakat itu saja tugasnya sebagai amil untuk mengutip zakat fitrah. Alhamdulillah, Ramadan telah berlalu, Syawal menjelang tiba. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segala amal ibadat yang kita jalankan sepanjang bulan Ramadan diterima Allah. Dan kita juga mengharapkan ataupun berdoa kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala semoga dipanjangkan usia kita sehingga kita berjumpa Ramadan di tahun akan datang, insya-Allah. Alhamdulillah, ramainya para jemaah memenuhi segala ruang-ruang di dalam masjid kita ini. Satu fenomena yang amat membanggakan. Seandainya kehadiran tuan-tuan pada hari ini boleh tuan-tuan dan puan-puan atau para jemaah lakukan untuk solat-solat subuh kita, nescaya orang-orang kafir akan gerun melihatnya. Berkesempatan dengan ini juga saya mengambil peluang bagi diri saya serta ahli keluarga, pegawai-pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Darul Muttaqin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Juga sedikit pengumuman kepada anak-anak kampung yang kembali ke kampung setelah berhijrah di perantauan untuk mencari rezeki. Sekolah Kebangsaan Teluk Gadung. Jadi seandainya tuan-tuan bekas pelajar-pelajar sekolah Teluk Gadung, sekolah Teluk Gadung memerlukan dana, memohon rayuan daripada para jemaah untuk mendirikan sebuah surau. Jadi kalau selama ni kita di perantau, hari ini kita balik di kampung, jumpa dengan ahli keluarga kita, seterusnya berjemaah di masjid kampung kita, kesempatan yang ada yang Allah Ta'ala berikan tu, kita sumbangkanlah kepada sekolah tersebut untuk mendirikan suraunya. Kita balas balik jasa kita yang telah kita timba ilmu di sekolah tersebut. Itu harapan. Jadi untuk tuan-tuan yang ingin menyumbang pada derma tersebut, bolehlah berhubung terus kepada ahli jawatan masjid ataupun resit yang telah sedia ada pada Ustaz Azhari. Seterusnya seperti biasa, dengan kehadiran para jemaah yang begitu menggalakkan, majlis memberi laluan kepada yang berbahagia, Nazir Masjid Darul Muttaqin, Tuan Haji Amin Muhammad Rashid, untuk memberi ucapan sebagai Nazir Masjid Darul Muttaqin. Dipersilakan Al-Fadil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang berbahagia ini kita telah berjaya menunaikan satu tanggungjawab besar, yaitu kita telah melaksanakan ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan mendapat ganjaran di Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah hendaknya. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini 1 Syawal 1433 Hijriyah. Maknanya kita telah berada pada satu hari yang sangat mulia, hari kebesaran Islam. Ya, hari di mana umat Islam diberikan kebebasan. Kebebasan dalam arti makna patuh kepada perintah Allah dalam segala perkara yang berkaitan dengan kehidupan. Khususnya pada hari ini kita dihalalkan makan minum dan diharamkan kita berpuasa. Idul Fitri ialah bermaksud kembali kepada fitrah. Artinya kita bersih seperti kain putih, seperti mana kita dilahirkan. Artinya sebab kita menjalani ibadah puasa, bermakna kita, Allah berikan kesempatan untuk kita membersihkan diri kita menjadi hamba-Nya yang taat, yang patuh dan dibersihkan dari segala dosa. Ya, diharapkan begitulah kehendaknya. Artinya kita balik kepada asal, menjadi manusia hamba Allah yang fitrahnya suci dan bersih. Oleh itu tidak wajarlah ya bagi umat Islam pada hari yang mulia ini, hari raya Idul Fitri ini, kita melakukan perkara-perkara yang tidak membawa kepada kebaikan. Artinya jauh sekali kalau boleh kita jangan melakukan perkara-perkara yang mendatangkan dosa atau perkara-perkara yang mendatangkan haram. Ya, peliharalah kehidupan pada hari ini dengan kehidupan yang maknanya mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hari ini merupakan hari kegembiraan. Hari sepatutnya kita mengucapkan tahniah, bersalam-salaman dan bermaaf-maafan antara satu sama lain, ya. Yang mungkin selama ini kita berjumpa, maka pada hari inilah kita gunakan kesempatan untuk membersihkan segala apa-apa yang mungkin tersirat selama ini, yang mungkin kita rasa bersalah ya, kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita. Dan pada hari ini juga, pada hari raya ini juga dituntut kita berziarah, ya, khususnya saudara mara, kaum keluarga, ya, dan juga kepada khususnya pada ibu bapa, ya, di kampung yang mungkin kita telah tinggalkan mereka karena kita mencari rezeki tempat yang lain. Maka pada hari yang berbahagia ini pulanglah, berjumpalah dengan ibu bapa, ya, mohon maaf supaya hubungan silaturahim antara kita dengan ibu bapa kita akan menjadi lebih rapat dan menjadi lebih diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga ingin maklumkan kepada tuan-tuan dan puan sekalian bahawa sepanjang bulan Ramadan ini Masjid Darul Matakin telah mendapat ya
dana dan sumbangan daripada para jemaah dan dermawan yang budiman, ya. Sehingga kita mendapat tabung ataupun sumbangan derma dari tuan-tuan itu yang agak besar, ya. Secara detailnya seperti berikut, ya. Untuk tabung masjid sepanjang bulan Ramadan kita mendapat jumlah sebanyak RM15.669 Malaysia. Untuk tabung anak yatim sumbangan dari tuan-tuan sebanyak RM16.585. Untuk kutipan Jumaat sepanjang bulan Ramadan sebanyak 10.466. Untuk kutipan tarawih sepanjang malam, ya, bulan Ramadan berjumlah 26.070 ringgit, ya. Untuk kutipan berbuka puasa daripada penaja dan juga sumbangan pada ahli-ahli jemaah semua sebanyak 12.130. Untuk hal arwah sebanyak 21.660. Dan untuk sumbangan bubur lambuk yang kita adakan pada tiap hari Ahad sebanyak RM1.300. Maka jumlah besarnya daripada kutipan tabung dan kutipan-kutipan yang disebutkan tadi ialah sebanyak RM103.880.90. Jadi saya bagi pihak Masjid Darul Muttaqin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penyumbang, ya, yang telah memberikan sumbangannya, menginfakkan hartanya sepanjang bulan Ramadan kepada masjid dan juga kepada aktiviti-aktiviti yang kita jalankan sepanjang bulan ini. Dan saya juga mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para jamaah yang telah menghidupkan malam Ramadan dengan solat tarawih, tadarus, tazkirah dan qiyamul lail dan lain-lain lagi. Dengan adanya aktiviti yang dijalankan, maka Ramadan pada kali ini memang kita hidupkan sebenarnya yang dituntut supaya kita menghidupkan Ramadan itu sebagai ihya Ramadan, ya. Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua petugas-petugas dari kalangan ahli jawatan masjid Darul Muttaqin dan juga bukan ahli jawatan kuasa yang telah bertungkus lumus, ya, memastikan perjalanan program dan aktiviti berjalan dengan lancar sepanjang bulan Ramadan dan juga sepanjang tahun ini. Saya juga mengambil kesempatan sini untuk mengucapkan takziah kepada mana-mana para jemaah yang mungkin kehilangan keluarga tersayang di dalam bulan Ramadan ini di atas kematian ahli keluarga ataupun musibah yang terima secara tidak disangka-sangka. Maka saya mohon supaya bersabar kepada mereka yang telah mendapat nasib yang kurang baik itu. Sebelum akhirnya saya juga mohon kemaafan dari pihak Nazir dan semua ahli jawatan kuasa Masjid Darul Muttaqin kepada semua individu dan juga para jemaah sekalian, sekiranya sepanjang khidmat dan pergaulan, ya, ini sepanjang tahun ini terdapat sebarang kesalahan, keterlanjuran, ya, ataupun apa-apa sajalah yang mungkin tidak disenangi oleh mana-mana pihak, kami mohon keampunan, ya, daripada tuan-tuan dan puan sekalian. Dan akhirnya, ya, saya dan juga ahli tankuas masjid mengucapkan selamat hari raya Idul Fitr, maaf zahir batin, minal aizin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Nazir Masjid Darul Muttaqin, Tuan Haji Amin Muhammad Rashid. Sekali lagi saya membuat rayuan kepada para jemaah
masih banyak ruang-ruang yang kosong yang boleh dipenuhi. Kerana ramai lagi saudara kita yang berada di luar, masih berdiri, tak ada ruang. Rapat-rapat. Lebih baik rapat-rapat. Kalau kita hadir di Masjidil Haram, sampai lutut bertemu lutut. Sampai kita tegakkan lutut kita. Jemaah, kita kuatkan uhwah kita dengan duduk rapat-rapat. Alhamdulillah, apa yang dinyatakan oleh Tuan Nazir tadi, hari kemenangan, hari kegembiraan. Jangan kita rosakkan ibadat kita sepanjang Ramadan itu dengan hari ini. Ramadan mentarbiah kita menjadi satu insan yang bertakwa, menjauhi segala larangannya dan mentaati segala perintah-perintahnya. Ramadan mendidik kita. Jadi 1 bulan kita ditarbiahkan, mudah-mudahan kita akan bawa sehingga Ramadan akan datang. Ramadan mengajar kita mengawal hawa nafsu. 17 Ramadan berlakunya peperangan Badar Al-Kubra. Peperangan yang maha hebat, peperangan yang pertama kali dilalui umat Islam. Peperangan yang menentukan hidup dan mati agama Islam. 313 tentera Islam melawani 1000 tentera kufar. Dengan pertolongan Allah, kerjayaan di pihak Islam. Selepas kemenangan, Rasulullah berjumpa dengan para sahabat. Beliau berkata, selepas ini ada lagi peperangan yang maha hebat. Para sahabat tercengang-cengang. Sedangkan ini peperangan yang maha hebat, apa lagi peperangan yang ada lagi lebih hebat daripada itu? Rasulullah berkata, selepas ini, yaitu jihad, peperangan melawan hawa nafsu. Jadi sebulan kita diajar, ditarbiah untuk mengawal nafsu kita. Jadi insya-Allah kita akan, apa yang kita pelajari sepanjang Ramadan itu akan memberi keberkatan kepada kita insya-Allah. Seterusnya majlis mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Tumiran bin Basir selaku Ketua Kampung Sungai Udang untuk menyampaikan amanatnya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ketua Kampung Tuan Haji Tumiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sadri sadri wa sayyid amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berusaha pengurusi majlis, Tuan Nazir, ustaz semua, pegawai, dan kuasa Masjid Darul Mutakim, Tuan Imam, tok-tok guru, para ulama, para ustaz, dan juga tidak lupa bersama-sama kita pada pagi yang mulia ini, 1 Syawal, kita bersama-sama dengan ulama yang tersohor di Nusantara ini, Al-Fazil, Ustaz Dr. Zahzan Muhammad. Ahlan wa sahlan. Inilah dia Masjid Darul Mutakim yang saban hari dipenuhi oleh mereka-mereka yang ingin menjadi insan yang bertakwa di muka bumi ini, khususnya di Karya Sungai Udang. Ketepatan dengan nama Masjid Darul Mutakim yang telah cemerlang pada saat ini insya-Allah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan syukur kepada Allah SWT kerana diberi kesempatan pada pagi yang mulia ini, dan juga merayu pada hadirin hadirat muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah. Semoga bersabar menunggu selesai sembahyang Idul Fitri. Kita tunggu hingga selesai khatib membaca khutbah. Barulah kita beredar ke rumah masing-masing untuk mendapatkan fadilat Idul Fitri itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita menyambut hari raya yang disyariatkan oleh Islam untuk kita meraihkan yang dinamakan sebagai Idul Fitri atau Hari Raya Fitrah,
kerana manusia kembali kepada fitrahnya yang asal, yaitu suci, bersih dan tulus. Kesucian ini lahir setelah kita dibersihkan dengan puasa dan pelbagai ibadat di dalam bulan Ramadan selama sebulan ini, dengan berbagai latihan untuk menundukkan hawa nafsu. Fitrah inilah yang perlu dijaga sebaik mungkin agar tidak ternoda lagi dengan karat-karat dosa dan jahiliah. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan berbentuk pantun kerana orang Melayu tidak lupa dengan pantun dan seloka. Rajab, Sa'ban, Ramadan bulan mulia, Syawal menjelma, kita bergembira. Carilah ilmu, mantapkan iman kita semua, agar di akhirat kelak tidak merana. Di pagi Syawal bermaaf-maafan, tangan di hulu bersalaman tanda gembira. Jemaah Masjid Darul Muttaqin menerima dengan harapan. Segala sumbangan dibelanja untuk mendapat pahala. Tuan-tuan dah dengar tadi berapa ribu Itulah dia. Tahniah kepada dermawan, khususnya mereka-mereka yang ikhlas lillahi ta'ala untuk fisabilillah, untuk mengimaratkan lagi Masjid Darul Muttaqin ini. Dan pantun yang terakhir, setiap waktu sembahyang berjamaah, saf-saf penuh berikhmah. Mengikut imam sama gerak langkah, jaga akidah, iman jangan goyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia amanat daripada ketua kampung kita. Sekali lagi rayuan kepada para jemaah, minta tolong penuh-penuhkan. Minta kerjasama. Alhamdulillah yang datang awal duduk di saf-saf di hadapan dan memenuhi saf-saf. Ya, saya rasa masih banyak lagi ruang kalau kita susun atur duduk kita cari teratur, boleh kita isi. Sahabat-sahabat kita lain pun ingin merasai keselesaan dalam menunaikan solat sunat. Kita menyempurnakan solat sunat Idul Fitri, atau imam akan menyampaikan haifiat, ya, cara-cara, kerana solat sunat Idul Fitri ni kita setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Jadi untuk pengetahuan para jemaah, berbeza dengan solat fardu jemaat di mana didahului oleh khutbah. Tapi solat sunat Idul Fitri ini kita solat dulu, kemudian kita dengar khutbah. Jadi sempurna solat kita itu sehingga sampai kita mendengar khutbah akhirnya. Jadi untuk itu saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Nur Hisham Haji Ahmad untuk menyampaikan kaifiat tentang cara-cara untuk mendirikan solat sunat Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu am wa antum bi khair, taqabbalallahu minkum. Yang berbahagia Tuan Haji Tumiran bin Haji Basir, Ketua Kampung Sungai Udang Kelang. Yang berbahagia Tuan Haji Amin bin Muhammad Rashid, Tuan Nazir. Yang berbahagia Tuan Haji Kamluddin bin Haji Rahmat. Dan tidak lupa juga kepada ayahanda Tuan Haji Ghazali Siraj, ya, yang bersama-sama kita tak tahu di mana, ya. InsyaAllah ada bersama kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita menunaikan salat Idul Fitri, suka saya mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan untuk melaksanakan sembahyang ini. Solat ini kaifiat dia, ya. Lafaz salat, usalli sunnata Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Usalli sunnata Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat Idul Fitri 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas takbiratul ihram kita baca, ya, doa iftitah, kita akan bertakbir sebanyak
7 kali pada rakaat yang pertama. Ingat 7. Ya, 7. 7, 7. Ya, bukan 7, 11, 7. Ya, jangan ingat 7. Ya, baik. Kemudian saya akan baca surah Fatihah dan juga ya surah Al-A'la. Kemudian pada rakaat yang kedua, ya, selepas bangkit daripada sujud, ya, kita akan bertakbir lagi 5 kali. Jadi 7, 5. Dan diselangi antara takbir-takbir itu, ya, tasbih, tahmid dan takbir, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kalau panjang sikit wala haula wala, ya, jadi panjanglah sikit. Tapi tak apa. Maknanya itu yang wajib lah, yang wajarnya. Baik. Itu sahaja untuk apa ni? Untuk peringatan kita bersama. Mudah-mudahan bila kita solat, tuan-tuan dan puan, mari kita ingat kawan-kawan kita yang kat luar tu yang masih berdiri lagi. Insya-Allah, macam mana caranya? Kita boleh ambil tindakan daripada sini. Kita sembahyang cukup untuk diri kita saja. Jangan terkangkang sangat, minta maaf, terkangkang. Ya. Sebab bila terkangkang, nanti lepas rakaat kedua nanti dia akan jadi kecil dan ada ruang untuk tu. Biasa begitulah tuan-tuan. Jadi kita beri cukup untuk kita. Kalau kita nak duduk tahiyat awal pun tak payah, duduk tahiyat akhir pun tak apa tuan-tuan. Ya, sembahyang kita masih lagi sah. Ya, jadi maknanya kalau kita nak menyembut tu nanti kan yang sana kena dinding sana dahsyat. Jadi pengsan dia nanti. Ya, daripada sana berdanya beban ke sana kan. Kalau teori apa kita fizik kan dia punya tu habis. Haji Azman kesian kat dia. Ya. Nasib baik dia ada tahan tu kerusi tu, kalau tidak semua. Ya, jadi kita bagi peluang kerana kita insya-Allah kita doakan Masjid Teluk Gadung akan cepat ni. Jadi cepatlah kita boleh bagi-bagikan kita punya jemaah. Tapi tak apa-apa. Ya, orang Teluk Gadung ahlan wa sahlan. Jadi sebelum kita mulakan salat, kita akan beri laluan kepada Tok Syekh kita ni. Syekhul Masyayikh untuk takbir untuk kali yang terakhir. Untuk raya nilah, ya. Bukan. Jadi insya-Allah. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ya, sikit pengumuman. Untuk pengetahuan para jemaah sekalian, khatib yang bertugas untuk menyampaikan khutbah ialah Al-Fadil Al-Ustaz Dr. Zahazan Muhammad. Manakala Bilal bertugas Ustaz Tuan Haji Muhammad Nur Ismail. Tajuk khutbah Aidilfitri hari ini ialah Aidilfitri, hari kemenangan besar umat Islam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصلاة لعيد الفطر جامعة رحمكم الله. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Alangkah indahnya setiap subuh yang kita datang ke masjid jemaah selama ini. Alangkah hebatnya jika sembahyang zuhur kita selama ini. Seperti yang berlaku pada saudara-saudara kita di Afghanistan, di Yaman. Mereka sangat digeruni oleh Amerika dan kuasa-kuasa barat sebelum ini. Dan mereka telah menghantar berbagai bentuk pelbagai tentera untuk menghapuskan mereka. Hanyalah semata-mata penduduk di Yaman ketika sembahyang subuh seramai tuan-tuan sembahyang Jumaat pada hari Jumaat terpuasa. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ramadan yang lalu, masya-Allah, kami masih penuh sesak dengan kebangan dan derma yang dihulurkan. Di manakah derma-derma ini? Adakah ia berakhir dengan berakhirnya Ramadan? Tidakkah kita menyadari bahawa bagi yang melakukan infak untuk rumah Allah Subhanahu wa taala diwarnakan seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Tahukah saudara bahawa menafkahkan harta berjalan Allah Subhanahu wa taala ibarat saudara menanam sebutir benih. Dan setiap benih ini menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai itu mengandungi 100 buah. Nah, satu nilai 700 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak berakhir di situ bila Allah menyatakan Allahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan yang melebihi daripada jangkaan kamu wahai saudara. Saudara menimbang sebanyak 100 ringgit. Pada hari seperti ini dibahagikan kepada 10 orang anak saudara, setiap seorang akan mendapat 10. Saudara menimbang 20, nampaknya seorang mengecil di bahagian masing-masing. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam firman-Nya, "Ma 'indakum yanfadu ma 'inda Allah." Apa saja yang kau kurniakan berakhir, tetapi apa yang di sisi Allah itu berbeza-beza mengikut keturunan berdasarkan kepada darjat ikhlas masing-masing. Saudara di tengah sembahyang berjemaah seperti ini, ada yang mendapat 27, ada yang mendapat 2,700, ada yang mendapat 20 saja, ada yang mendapat 10 saja, ada yang mendapat hanya 1 saja kerana ikhlas yang tidak ada. Barangkali datang ke sini untuk menanam pakaian cantik, barangkali datang ke sini untuk tunjuk roket mahalnya, barangkali datang ke sini untuk tunjuk gelang tangannya yang cantik. Saudari, puan yang dimuliakan Allah sekalian, menunjuk-nunjuk sesuatu perkara pada hari yang hukumnya haram. Jika seorang ini mengatakan kepada manusia ini, kita akulah yang paling hebat. Saudara, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menilai kita pada penampilan lahiriah. Kerana Allah Subhanahu
yang Allah nilai adalah ketakwaan di sisi-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah sekalian. Sepanjang Ramadan, kita datang memperuntukkan waktu untuk qiyam lail di masjid. Kita datang untuk beriktikaf di masjid. Selepas daripada Ramadan teruskanlah ibadah yang mulia ini. Kerana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam banyak firman-Nya. Sebagai contoh, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, sampai kepada ayat kanu qalilan min al-laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kedudukan seseorang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebab qiyam lail. Maka lakukanlah perkara ini, ibadah ini, satu sunnah yang ditinggalkan oleh umat Islam hanya berkumandang kedengaran tentangnya sepanjang Ramadan sahaja. Sedangkan dengan qiyam lail yang telah mengangkat Sultan Muhammad Fatih dan tujuannya untuk membuka Konstantinopel. Seperti yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala ni'mal amiru amiruhu wa la ni'mal jaisu jaisuhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik ketua adalah ketua yang membuka Konstantinopel dan sebaik-baik tentera adalah tentera yang membuka Konstantinopel. Maka para sahabat Rasulullah alaihi ajma'in daripada zaman Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang sudah berusia 80 tahun pada masa itu mengikuti satu rombongan armada tentera laut untuk membuka Konstantinopel. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki baginya meninggal dunia sebelum beliau sampai ke Konstantinopel. Dan pesannya kepada Yazid bin Muawiyyah yang jadi ketua armada tentera laut Muslim, "Wahai Yazid, sekiranya pakcik meninggal dunia, sudi kiranya jangan dibuang jasad ini ke laut, wahai Yazid. Bawalah pakcik walaupun telah mati untuk dikumikan di kaki bukit di Konstantinopel. Supaya pakcik pada membawa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak bahawa pakcik tergolong seorang yang tentera yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menobatkan sebagai tentera terbaik." Maka Yazid bin Muawiyyah telah memutarkan permintaan tersebut. Yang itulah dalam tempoh 2 minggu ataupun kurang sedikit, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu telah meninggal dunia, tetapi jasadnya tidak berbau sedikit pun. Inilah wali Allah Subhanahu wa taala yang telah meletakkan dalamnya tekad dan azam ingin tentera bersama dengan tentera Muslim, walaupun ajal telah panggil dia lebih awal. Nampaknya apa yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya berlaku 786 tahun selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bawah pimpinan seorang yang saleh, seorang yang Muslim, namanya Muhammad Al-Sa'di rahmatullah alaihi. Seorang tentera, seorang yang tidak mempunyai ilmu yang besar dalam bidang agama, tetapi beliau seorang yang rajin dia mulia. Dan Allah telah mengilhamkan kepadanya pada waktu saat kehadiran malam, wahai Muhammad, kamulah tentera yang Allah pilih, kamulah tentera yang akan menebak rombongan ini. Dan Muhammad telah mendapat satu ilham yang luar biasa. Yang itulah beliau telah menyuruhkan minyak zaitun untuk menarik kapal naik ke daratan, kerana kota itu terletak jauh dari pinggiran laut. Keesokan harinya tentera-tentera musuh terkejut dan bingung sekali bila melihat kapal-kapal lalu berdekatan dengan kota. Walau tidak ada ayat di kawasan tersebut. Satu hikmah kebiasaan yang luar biasa Allah berikan kepada orang yang bangun malam. Saudara, saya merupakan ayah, puan merupakan ibu. Mengapa tidak membaca kisah Muhammad bin Ismail Bukhari radhiyallahu anhu, seorang imam muhaddithin, imam para muhaddithin yang Imam Bukhari. Waktu kecilnya beliau diserang satu penyakit hingga menyebabkan matanya buta. Ibunya tidak pernah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila dia bangun pada malam dan bangkit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para doktor pada masa itu telah mengatakan bahawa matanya diserang kanser yang tidak akan sembuh sampai ke hari mati. Masya Allah, ibu yang mulia yang salihah bangkit pada waktu malam untuk meminta kepada Allah apa yang tidak akan diberikan oleh manusia, iaitu kesembuhan pada anaknya. Kesungguhan beliau dalam doa sehingga menyebabkan satu malam Allah Subhanahu wa taala telah menghantar Ibrahim alaihi salam Abul Anbiya untuk berkata dengannya, "Wahai ibu, wahai perempuan, kamu memiliki tekad yang besar, suamimu telah mati, kamu berazam untuk mewakafkan anak ini bagi agama Allah. Maka aku beritahu kepadamu bahawa anakmu telah sembuh, bangkitlah dan lihatlah matanya sudah bercahaya semula." Lihat, inilah anugerah Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bangun malam, orang yang melakukan tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada waktu malam bangkitlah untuk bertemu dengan Allah, semoga Allah meninggikan kamu di tempat yang mulia.
Yang kelima, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, sebagai satu muhasabah Syawal. Marilah sama-sama kita melakukan kebaikan tanpa mengira kepada sesiapa sekalipun. Bukan mengira pada pangkatnya, bukan mengira pada kedudukannya, bukan mengira pada title-nya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan dua perkara pada dua benda yang kamu saksikan. Yang pertama, Allah menyembunyikan walinya daripada kalangan manusia. Jadi buat baiklah kepada mereka. Kamu tidak tahu daripada manakah doa kamu dimakbulkan dengan sebab seseorang itu. Yang kedua, berbuat baiklah walaupun perkara tersebut kecil. Kerana kamu ingatlah satu hadis, seorang perempuan telah pun meninggal, sudah pun dihukum oleh Allah dengan neraka hanyalah kerana mengurung seekor kucing yang tidak diberi makan dan minum sehingga kucing tersebut mati. Walaupun binatang yang kecil seperti itu, yang hina pada kebanyakan pandangan setengah orang, tetapi Allah SWT telah menghumban wanita ini ke neraka hanyalah kerana tidak meraihkan seekor kucing. Maka saudara yang dimuliakan Allah sekalian, lakukanlah kebaikan walaupun pada benda yang kecil, kerana kamu tidak pernah tahu sebenarnya rahmat Allah datang daripada itu. Pernah dikisahkan seorang yang telah mengerjakan haji sebanyak 32 kali berturut-turut, artinya 32 tahun beliau mengerjakan haji. Kali pertama tampilnya ke Mekah pada usia 30 tahun. Kini usianya sudah 62 tahun dan akan mengerjakan haji untuk kali ke-33 pada tahun yang dekat ini. Ditanya kepada beliau, wahai fulan, adakah kamu orang kaya? Tidak. Adakah kamu punya harta banyak warisan ibu ayah? Tidak. Adakah kamu bekerja dengan jabatan immigration? Tidak. Adakah kamu bekerja dengan tabung haji Mesir? Tidak. Mengapa kamu dapat mengerjakan haji sehingga 33 kali? Jawapannya, ketika usia aku 30 tahun yang lalu, aku telah pun menaiki sebuah coaster bas kecil, yang mana kulihat seorang perempuan tua yang duduk dalam keadaan sesak di bahagian yang mengandungi roda tersebut sehingga kakinya terlipat. Aku berkata kepada isteriku, sayang, ada baiknya kalau kita memberi kemuliaan kepada wanita tua yang uzur ini agar duduk tempat kita lebih selesa. Tak apalah abanglah duduk di tempat yang mengandungi tayar itu, walaupun kaki terlipat, perjalanan lebih 24 jam. Dengan rela hati dia pun bangkit dan berkata, makcik, ayo makcik, duduklah di tempat saya. Biar makcik lebih rehat, nanti sampai di Mekah boleh mengerjakan haji dengan baik. Saya sanggup duduk tempat makcik. Kata makcik tu yang tidak dikenali ini, moga Allah mengutuskan kamu pergi haji tanpa gagal, wahai anak. Moga Allah menjemput kamu pergi haji setiap umur kamu, setiap tahun dalam hidup kamu sampai kamu mati. Makcik yang tidak dikenali ini, tuan-tuan, punya doa yang sangat berkat dan mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada kebanyakan manusia dia tidak ada apa-apa. Maka saudara yang dimuliakan Allah sekalian, hari raya berbaiklah kepada ibu bapa. Kerana ibu bapa lah saudara masuk syurga ataupun saudara masuk neraka saudara. Kerana dalam satu hadis yang lain, bila tampil seorang lelaki yang mendakwa telah membunuh seorang perempuan. Saya meminang seorang perempuan, dia menolak. Tak lama kemudian kawan saya meminang dan diterima. Saya merasa hampa dan kecewa, lalu saya bunuh gadis ini. Kemudian datanglah penyesalan, wahai Abdullah bin Abbas, boleh tak tunjukkan saya jalan cepat untuk pengampunan dosa di sisi Allah SWT atas dosa besar membunuh seorang yang tidak bersalah ini? Jawapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wahai saudara, adakah saudara memiliki ibu? Adakah saudara ada ibu? Jawapannya, tidak ada, wahai Ibnu Abbas, wahai sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mengapa saudara, pintu taubat masih lagi terbuka selagi nyawa belum sampai di kerongkong dan selagi matahari tidak terbit di sebelah barat. Wahai orang muda, bangunlah waktu malam untuk munajat pada Allah. Bertaubatlah atas dosa-dosa besar yang telah kamu lakukan, termasuk membunuh orang ini. Jangan cerita kepada orang dosa besar ini lagi. Dan nombor 4, lakukanlah kebaikan di sebalik kejahatan-kejahatan yang telah kamu perbuat. Kerana Allah menjelaskan, innal hasanat yuzhibna sayyiat. Kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Dia pun pergi. Para sahabat bertanya kepada Ibnu Abbas, habrul ummah, orang paling alim dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ibnu Abbas, apakah kaitannya seorang membunuh dengan ibu yang masih hidup? Jawapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, demi Allah, aku telah mengkaji Quran beratus kali, beribu kali mengkhatamkannya. Aku tidak pernah jumpa satu ayat yang mendudukkan seorang manusia lebih tinggi berbanding dengan seorang ibu. Selepas ketiadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka doa ibulah yang paling makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين ونؤمن بالله إيمان الموقنين ونشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, marilah sempurna dengan Syawal yang mulia ini kita menjabat tangan menjalin silaturahim. Kerana silaturahim antara perkara yang paling penting yang akan menyebabkan kedudukan kita ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih riwayat Nasa'i, Nabi SAW pernah bersabda, "Man arada ayusatalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah." Kalau saudara inginkan rezeki saudara berkat, saudara ingin nama saudara dikenang walaupun saudara sudah meninggal dunia, maka jalinlah silaturahim. Al-Imam Ibn Hajar telah menjelaskan silaturahim yang dimaksudkan dibangunkan di atas 3 perkara. Yang pertama, bila kita berasal daripada keturunan yang sama. Yang kedua, disebabkan perkahwinan. Dan yang ketiga, disebabkan penyusuan. Maka raikanlah saudara mara kita dalam bulan yang mulia ini. Ada 30 hari di situ untuk kita menjalin persahabatan dan persaudaraan Islam. Lupakanlah perkara-perkara persengketaan. Janganlah disebabkan tanah sekangkang kera itu menyebabkan kita bergaduh adik-beradik. Jangan disebabkan tersilap faham pada satu-satu kenyataan menyebabkan kita memutuskan hubungan silaturahim. Jangan disebabkan perbezaan politik menyebabkan umat Islam menjauhkan diri satu sama lain. Sama-samalah kita menjadikan ini peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan tidak akan diterima dengan sebab tidak bertegur siapa sesama orang Islam selama 3 hari. Ini kan pula kalau kita memiliki hubungan yang retak dengan adik-beradik sendiri. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Islam kekuatan. Dan raikanlah saudara-saudara se-Islam kita yang berada di tempat-tempat mereka dijajah dan dianiaya pada hari ini. Di Burma, di Palestin, di Afghanistan, di Iraq, di mana sahaja umat Islam berada, bantulah mereka sekurang-kurangnya dengan doa. Moga-moga Allah SWT memakbulkan doa setiap kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين والمؤمنين والمؤمنات آمين الأحياء منهم والأموات آمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في برما. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم في العراق. اللهم انصرهم في كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك ورسولك محمد صاحب المقام المحمود والخوض المودود. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا ذنوبنا فضلك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد الإسلامية عامة. اللهم فرج هموم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشفي أمراض المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya kami merupakan hamba-hamba yang lemah,
yang telah engkau firmankan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya berhimpun daripada zaman Nabi Adam sampai kehabisan sekali sebelum berlakunya kiamat. Masing-masing memohon hajat kepadamu, lalu diberikan setiap seorang hajat mereka masing-masing. Maka tidak akan mengurangkan sedikit pun daripada kerajaanmu ya Allah. Maka jangan ada seorang pun yang datang dalam majlis pada pagi ini yang memiliki keaiban yang engkau tutupkan ya Allah. Yang belum berkahwin melainkan engkau kahwinkan dengan hamba yang salih atau salihah ya Allah, yang menjaga agama dan juga akhiratnya ya Allah. Jadi seorang pun yang berhutang melainkan kau tunjuk jalan keluar daripada hutang dengan cara yang terbaik ya Allah. Jadi seorang pun dengan kami yang sakit melainkan kau sembuhkan dia ya Allah. Jadi seorang memiliki keaiban melainkan kau tutup keaibnya ya Allah. Jadi seorang pun yang akan musafir melainkan kau selamat pergi dan baliknya ya Allah. Jadi seorang pun yang memiliki anak yang belum memiliki anak melainkan kau kurniakan untuknya anak yang salih dan salihah yang akan menyambung perjuangannya ya Allah. Jadi seorang pun dengan kami yang hina melainkan kau muliakan ya Allah. Jangan ada seorang pun yang zalim melainkan kau bimbinglah dia, beri hidayah kepadanya, jangan zalimi orang lain ya Allah. Jangan ada seorang pun yang dizalimi melainkan kau selamatkan dia daripada kezaliman orang lain ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk menyempurnakan ibadah kami sentiasa ya Allah, mengingatimu selalu ya Allah, dan baiki amal saleh kami sentiasa kepadamu tanpa lengah ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan halal ya Allah. Bantulah kami untuk meninggalkan haram ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah kami untuk memimpin keluarga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Kami tidak mahu menjadi lelaki yang dayus ya Allah. Kami tidak mahu menjadi suami yang dayus yang membiarkan keluarganya melakukan maksiat dalam keadaan dia tidak mampu untuk menegurnya ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, lepaskanlah kesusahan orang yang susah pada hari ini ya Allah. Bantulah mereka menyelesaikan hutang-hutang mereka ya Allah. Sembuhkanlah pesakit-pesakit mereka ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kami kebenaran itu sebagai kebenaran untuk kami ikutinya Allah. Dan tunjukkan kepada kami kebatilan itu kebatilan untuk kami meninggalkannya ya Allah. Amin. Allahumma inna na'udzubika min mudhillatil ahwa wa min zaghil umara wa min su'il iftira. Ya Allah, kami mohon perlindunganmu daripada kejahatan hawa nafsu yang mandu kami kepada perkara mungkar ya Allah. Dan juga daripada kesesatan pemimpin-pemimpin yang zalim ya Allah. Kami mohon kepadamu keselamatan daripada penipuan-penipuan dan kepalsuan-kepalsuan berita yang tidak benar ya Allah. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'uzma an tahfadha bi 'aini inayatika rabbaniyya wa bi hifdhi wiqayatika samadaniyya jalalata malikina al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj Ibn Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat tawfiq was sihhata was salamata minka li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj في أمن وصلاح وعافية منك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتل أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, ampunkan dosa sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, semua yang hidup ataupun telah mati. Wahai Tuhan kami mohon keampunan daripadamu. Bila kami jadi seperti mereka dikebumikan di bawah bumi, nanti Engkau rahmatilah kami ya Allah. Kau kurniakan untuk kami anak-anak yang saleh akan meneruskan doa untuk kami ya Allah. Ya Allah, ikhlaskan kami dalam berderma ya Allah, supaya derma itu akan menyahut bila kami berada di bawah lapisan bumi nanti ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk mengkhatamkan Quran walaupun telah mengakhirnya Ramadan ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk menghormati para ulama. Ya Allah, bantulah kami untuk membimbing anak-anak kami untuk memahami Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan mereka ya Allah. Ya Allah, bantulah pemimpin-pemimpin kami, beri hidayah kepada mereka ya Allah. Yang sesat Engkau tunjuklah mereka ya Allah. Kami tidak mampu untuk mendekati mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami tidak suka kepada kepura-puraan dan nifak ya Allah. Bantulah mereka, bantulah kami ya Allah. Tunjukkan mereka supaya mereka jadi sebaik pemimpin untuk umat ini ya Allah. Wahai Tuhan kami, pupukkanlah semangat mahabbah dan kasih sayang di kalangan kami, agar dapat kami hidup bersepakat aman damai, saling menghormati dan bersefahaman. Wahai Tuhan kami, berilah pertolongan kepada perkembangan Islam sebagai agama yang mulia dan tinggi. Berilah kekuatan kepada kami untuk mertabatkan Islam dan menghayatinya dalam diri kami, memudayakan dalam kehidupan kami dan menegakkan hukum-Mu di atas muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kesan-kesan yang baik yang tinggalkan oleh Ramadan, seperti amalan puasa, membaca Al-Quran, bersedekah dan berdoa. Lindungilah kami daripada jalan sesat, bid'ah, khurafat dan amalan majliah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. صلى الله على محمد
sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang ingin bersalam sila buat barisan ya. Untuk memudahkan urusan daripada sebelah kiri saya ya. Insya-Allah. Yang ada kat sini boleh bersen. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajah sururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksir wa ghali anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'i anta ghawthuna jami'a ya mujammal attiba'i. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
صلى الله عليه وسلم يا رسول الله جئنا للزيارة قصدينا. Jangan lupa. Okey. Allahumma shalli ala Muhammad. Ala sayang. Sini sayang. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا فالتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت وجه أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما رأينا العيسى حنت بالسرى إليك والغمام قد أظلت والملا صلوا عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك وسجارا يا حبيبي عندك الظبي النفور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد